Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya akan bentangkan mengenai pengenalan. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Perlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Perlembagaan persekutuan telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat sedemikian untuk membolehkan pelaksanaan sistem ini. Salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif, iaitu pentadbiran. Seterusnya, sebagai sebuah negara raja perlembagaan, maka diperuntukkan oleh perlembagaan institusi yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu di 9 buah negeri dan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu adalah diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan pentadbiran agama Islam di negeri masing-masing. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah-wilayah persekutuan. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Baginda menjalankan tugas-tugas di bawah perlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Raja-Raja pula menjadi ketua negeri dan menjalankan tugas mengikut nasihat menteri besar masing-masing. Malahan pula, Parlimen Malaysia merupakan lambang struktur demokrasi kerajaan dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Parlimen Malaysia yang merupakan badan mengubal undang-undang tertinggi negara terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Justru itu, pada 16 September 1963, Malaysia telah terbentuk apabila Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi sebahagian daripadanya. Berikut, nama Parlimen Persekutuan Tanah Melayu telah bertukar kepada Parlimen Malaysia. Tarikh tersebut juga mencatat satu lagi sejarah penting apabila persidangan Parlimen diadakan di bangunan baharunya sendiri yang tersegam indah dalam kawasan Taman Tasik Perdana. Akhir sekali, berdasarkan Perlembagaan Persekutuan adalah jelas sekali Malaysia bukan negara sekular. Sebaliknya, negara ini adalah negara beragama dan agamanya ialah Islam. Bagaimanapun, ia adalah negara beragama yang mempunyai banyak kelemahan. Bukan sekadar kelemahan dari sudut pelaksanaan konsep negara Islam yang sebenar. Bahkan, lebih kritikal lagi ialah kedudukan istimewa Islam dalam perlembagaan yang hanyalah sekadar melindungi agama suci. Itu sudah mula dicabar oleh rakyat bukan Islam, terutamanya pertubuhan-pertubuhan yang mewakili masyarakat Cina dan Kristian. Justru, umat Islam terutamanya para pemimpin politik beragama Islam, khususnya mereka yang masih ingin memperjuangkan konsep negara Islam, digesa agar segera sedar dengan senario politik negara dan tidak terperangkap dalam peperangan persepsi yang dilancarkan oleh Barat dan Baik, 1.2 permasalahan kajian. Malaysia adalah negara yang mempunyai sistem pemerintahan ini untuk meniru model demokrasi berparlimen. Bagi negara yang memilih kerajaan berdasarkan demokrasi, pilihan raya adalah salah satu ciri utama kenal pasti pemimpin untuk memimpin kerajaan. Berlainan daripada kerajaan yang lain tidak diputuskan oleh pilihan raya. Sebaliknya, mereka yang berhak memerintah dikawal ketat oleh kuasa. Selain itu, Malaysia juga merupakan monarki yang dikenali sebagai raja berperlembagaan adalah raja yang memerintah mengikut perlembagaan. Demokrasi berparlimen Malaysia disebutkan sistem demokrasi gaya Westminster. Dinamakan dengan nama kursi Parlimen Britain berada di London iaitu Westminster Abbey. Namun demikian, Malaysia tidak mengamalkan sepenuhnya prinsip-prinsip yang terdapat di dalam sistem demokrasi sebagaimana di Barat kerana mengambil kira beberapa faktor. Yang pertama ialah kerana Malaysia merupakan negara berpersekutuan yang mempersatukan 13 buah kerajaan negeri, manakala Britain merupakan negara yang mengamalkan pemerintahan berbentuk negara tunggal. Yang kedua adalah kerana Malaysia mempunyai pelbagai bangsa, adat dan budaya tersendiri, juga membiarkan Malaysia mengambil inisiatif untuk menggunakan acuannya sendiri untuk membentuk sistem pemerintahan. Kita boleh menonton beberapa peraturan khas menyumbang kepada status ekonomi ini, perkara penyelesaian kuota seperti perkhidmatan awam, permit beasiswa dan lain-lain. Sebagai contoh, perlembagaan menentukan hak-hak tertentu dan orang asli lain memberikan peluang yang dijamin sehingga ketika waktunya tepat. Selepas itu, mereka akan setanding dengan kaum lain. Di samping itu, perlembagaan undang-undang berkanun adalah sistem Malaysia adalah yang tertinggi. Dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan,
memerhatikan bahawa kuasa parlimen berperanan dalam membuat undang-undang. Katakanlah, tetapi jika undang-undang yang diluluskan oleh parlimen saling bertentangan dan perlembagaan, maka undang-undang akan dihapuskan di bawah kuasa mahkamah. Manakala England pula hanya mempunyai kumpulan kertas undang-undang yang telah diluluskan di parlimennya dan seterusnya, peranan mahkamah hanyalah menerima dan menafsirkan sebarang draft yang diusulkan berkaitan pentadbiran kerajaan. Ini menunjukkan parlimen merupakan perundangan yang paling tinggi di England. Lantaran itu, anda dapat melihat bahawa pemerintah menggunakan sistem demokrasi membina hubungan yang memerlukan orang berperanan dalam membentuk proses kerajaan. Bagi negara yang menggunakan sistem ini, demokrasi berparlimen, pilihan raya adalah kaedah pelaksanaan pemilihan pemimpin politik dan ketua negara. Ini bermakna pilihan raya sangat penting dalam menentukan pemimpin yang akan memikul tanggungjawab yang besar kerajaan. Proses ini terbuka untuk semua orang rakyat Malaysia yang berkelayakan seperti 21 tahun ke atas. Kediaman tetap di Malaysia mengikut keadaan yang telah ditetapkan. Oleh itu, wanita tidak terkecuali untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya. Terdiri daripada pelbagai kaum di Malaysia mengenai calon wanita Muslim, tidak dinafikan bahawa pernyataan mereka di Malaysia sudah dapat diterima masyarakat setempat semenjak pilihan raya umum yang pertama diadakan, iaitu pada tahun 1999. Baik, seterusnya kita terus kepada objektif kajian. Berdasarkan persoalan, kajian ini menyatakan beberapa objektif. Objektif kajian adalah: pertama, menjelaskan kelebihan negara melaksanakan konsep demokrasi berparlimen. Yang kedua, menjelaskan peranan yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara di Malaysia. Yang ketiga, mengkaji persekutuan institusi Raja Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul. Saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Bagi mendapatkan maklumat dan fakta yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan ini, kami telah menggunakan beberapa kaedah yang kami rasakan senang dan mudah untuk memperolehi maklumat dengan banyak. Kaedah yang pertama, kami menggunakan beberapa jenis rujukan untuk mencari fakta dan maklumat yang berkenaan. Kami telah merujuk buku, ensiklopedia, surat khabar dan jurnal bagi memenuhi hasil kajian ini. Akhir sekali, kami menggunakan internet untuk mencari semua maklumat untuk lebih memudahkan kerja kajian kami tentang kekebalan Islam sebagai agama persekutuan dalam sesebuah negara yang mengamalkan konsep demokrasi berparlimen di Malaysia. Banyak maklumat yang diperolehi dengan kaedah melayari internet seperti melayari beberapa laman web yang berkaitan dengan kajian ini. Kajian ini meliputi aspek di dalam skop dalam tajuk kekebalan Islam sebagai agama persekutuan dalam sebuah negara yang mengamalkan konsep demokrasi berparlimen di Malaysia. Pengkaji memilih untuk membuat pengkajian tentang kehadiran Islam di Tanah Melayu. Jika disandarkan pada batu bersurat Terengganu, kedaulatan kerajaan Melayu yang berteraskan ajaran Islam telah bertapak kukuh sejak kurun ke-12 lagi. Fakta ini diperteguhkan lagi melalui pemakaian undang-undang kanon negeri-negeri Melayu yang berlandaskan hukum syarak. Bagi membentuk sebuah negara persekutuan yang berdaulat, Raja-Raja Melayu dan umat Islam telah menunjukkan sikap toleransi yang amat tinggi nilainya. Raja-Raja Melayu telah menyerahkan sebahagian besar daripada kedaulatan mereka kepada persekutuan dengan melantik seseorang yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara Persekutuan. Sebahagian besar daripada urusan pentadbiran pula diserahkan kepada kerajaan persekutuan yang asalnya merupakan bidang kuasa raja-raja sebagai pemerintah negeri berkenaan. Pemilihan skop mengikut aspek sebagaimana di atas dapat membantu pengkaji untuk membuat pengkajian. Pengkajian dibuat bertujuan untuk mencapai objektif yang telah digariskan di awal penulisan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bincangkan tentang tajuk saya, iaitu kajian literature. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak sekian lama, orang banyak berdebat mengenai sistem pemerintahan
pentadbiran dan pengurusan negara demokratik dan Islam. Sebahagian besar daripada mereka menyebabkan penyebaran pelbagai idea di kalangan umat Islam. Banyak juga ahli hukum, ahli politik dan penyelidik sosial telah membuat karya atau menyatakan pendapat yang berkaitan dengan demokrasi dan Islam. Secara umum, persoalan utama dalam perbahasan adalah mengenai persamaan dan perbezaan antara keduanya. Demokrasi adalah ideologi yang berasal daripada pemikiran manusia. Sebaliknya, Islam adalah agama berdasarkan wahyu ilahi. Sudah tentu terdapat juga perbezaan yang signifikan atau antara ideologi dan agama. Walaupun ada juga bezanya, perbezaannya berkisar pada sumber atau asas keduanya. Perdebatan mengenai kedua-duanya selalunya ada, bukan hanya dalam perbahasan akademik tetapi juga dalam bidang lain, terutamanya dalam bidang politik. Melalui pelbagai kajian dan penulisan politik dan agama, Malaysia diakui sebagai unsur primitivism. Selalu dipanggil bangsa, namun ketengahkan peranan sejarah dan agama ini lebih jelas dalam pembentukan identiti Melayu dan India berbanding dengan orang Cina dan yang lain-lain. Contohnya, tentukan bahasa Melayu ini adalah prasyarat untuk identiti Melayu. Ini bermaksud bagaimana dengan orang Melayu atau orang Melayu sekiranya tidak ada orang Melayu Islam. Mereka menyatakan peranan agama secara jelas merupakan salah satu elemen primitif. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang pembahagian bab pula. Sistem pemerintahan demokrasi amat bermakna bagi sesebuah negara yang mendaulatkan kebebasan rakyat. Ianya menggambarkan suatu sistem yang memberi keutamaan kepada suara dan kehendak majoriti rakyat. Istilah popular demokrasi, kerajaan rakyat daripada rakyat untuk rakyat. Unsur penting dalam demokrasi ialah pemerintahan rakyat. Dalam sistem demokrasi yang berkuasa ialah rakyat. Demokrasi merupakan makna yang bertentangan dengan autokrasi. Dalam autokrasi, rakyat tidak boleh bersuara atau tidak dibenarkan terlibat dalam urusan pemerintahan negara. Dalam ajaran Islam, terdapat prinsip-prinsip dan elemen dalam demokrasi, meskipun secara generik ataupun global. Demokrasi berparlimen dapat menghasilkan kesetiaan yang tidak tergoyah kepada pemimpin terpilih. Rakyat juga turut serta dalam menentukan arah politik negara. Demokrasi berparlimen memberi ruang dan peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Ini meletakkan pemimpin dengan kemampuan dan kualiti. Rakyat juga berhak untuk bersuara, mengambil bahagian dalam kekuatan politik dan membentuk persatuan. Pemimpin yang terpilih akan melayani rakyat dengan sebaik mungkin. Ini akan membantu ekonomi negara lebih berkembang. Kekalkan kestabilan politik negara. Keadaan ini juga menarik pelancong dari luar negara. Demokrasi berparlimen dapat menjaga kedaulatan pemerintah. Kerajaan juga dipilih oleh rakyat. Sistem ini dilaksanakan perkongsian kuasa. Ini memastikan bahawa pemimpin tidak mempunyai kuasa mutlak. Keadaan ini menjamin masa depan negara yang lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Kepentingan kajian. Kajian dalam bidang sejarah institusi raja-raja telah diterima sebagai simbol perpaduan menerusi Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 153, menjaga kedudukan orang-orang Melayu tanpa mengabaikan kedudukan dan kepentingan bangsa lain. Ini bermaksud raja bukan hanya raja kepada sesuatu bangsa atau golongan tertentu sahaja. Raja adalah payung kedaulatan negara untuk memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja yang bersemayam di puncak struktur pemerintahan merupakan lambang kuasa dan simbol perpaduan. Sehingga ke hari ini, Malaysia masih mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja perlembagaan. Semua rakyat, tidak kira bangsa dan agama, hidup aman dan menikmati kekayaan seluas-luasnya di atas bumi bertuah ini. Malah, negara-negara Eropah juga masih mengekalkan sistem monarki dan menyanjung tinggi raja-raja mereka.